teka lagu best. Ha? Demam teka lagu best? Bermula 24 Mac hingga 1 Mei ini, anda berpeluang memenangi sebahagian dari RM18,000 dalam teka lagu best. Jadilah pengirim SMS ke-7 selepas isyarat teka lagu best dikeudarakan ketika lagu sedang ke udara. Type best, jarak, TLB dan hantar ke 39111. Berikan judul lagu dan nama penyanyi dengan betul ketika penyampai menghubungi anda. Teka lagu best menangi sebahagian dari RM18,000 hanya di Best FM, terbaik untuk harimu. Buletin Selatan 16 April 2015. PPDN KK Johor terima 1,200 aduan pertanyaan GST. Giat promosi untuk capai sasaran dagangan. Susulan kes HFMD, SJKC Chen Chi giat langkah pencegahan. 6 jenis perniagaan dikesan lakukan kesalahan risit tertinggi. Dan akhir sekali, Prima tidak pernah lantik ejen. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sebanyak 1,200 aduan dan pertanyaan berkaitan cukai barang dan perkhidmatan GST diterima Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan PPDN KK Johor sejak pelaksanaan cukai tersebut 1 April lepas. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Perdagangan dan Kepenggunaan Johor, Datuk T. Si Kiong, sebanyak 560 aduan diterima melalui e-aduan, manakala selebihnya melalui panggilan ke Pusat Gerakan Anti Pencatutan PGAP. Jumlah panggilan yang telah diterima adalah sebanyak 640 kes. 640 kes, antaranya 268 kes merupakan aduan yang diterima, manakala 372 kes adalah jumlah pertanyaan. Dia orang tak faham, dia bertanya, ada 372, yang aduan 268. Di mana 268 kes itu 48% telah diselesaikan. Maksudnya 130 kes telah diselesaikan. Selain itu juga kita menerima melalui e-aduan yang diterima sebanyak 579 kes. Beliau berkata demikian dalam sidang media membuat tinjauan PGAP di Menara Ansar yang turut dihadiri pengarah PPDN KK Johor, Nur Nekman Jaimon. Menurut beliau, 8 buah PGAP diwujudkan di 8 daerah di negeri Johor dan beroperasi setiap hari hingga pukul 10 malam. Dalam pada itu, Ops Catut 2 yang dilaksanakan pada 1 April secara bersepadu bersama-sama agensi kerajaan lain di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS telah melakukan pemeriksaan terhadap 6,710 premi setakat ini. Sementara itu, aduan yang diterima daripada pengadu kebanyakannya melibatkan kenaikan harga barang, makanan dan kad tambah nilai prabayar. Dan Off Catut 2 dilaksanakan mulai 1 April, akan dilaksanakan 1 April hingga 30 Jun next year, tahun depan. Tapi setakat ini kita 2 minggu telah laksanakan zona pemeriksaan permis dan 5,700 unit buah permis kita telah periksa. Zona kes 9, nilai pampasan ringgit Malaysia RM2,570. Zona compound ringgit Malaysia RM1,000. Zona notis sesen 21, 73 notis. 73 dikeluarkan. Notis ini dikeluarkan, mereka kena maklum balas kepada KPDN KK 3 hari. Dan KPDN KK akan menjalankan siasatan sama ada mereka langgar syarat tak. Nah, langgar syarat kita akan keluarkan compound ataupun charge ke mahkamah.
Ops Catut 2 mencatatkan 8 kesalahan mengikut Akta Timbang Sukat 1972, manakala satu kes mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Penurunan jumlah dagangan antara Malaysia dan China pada tahun lalu dijangka tidak menggugat dagangan kedua-dua negara tersebut pada masa kini. Menurut Pengurus Kanan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Metrade, Asno Vidya Nur Azmi, untuk mengekalkan momentum positif dagangan, pelbagai usaha promosi akan dijalankan dalam mencapai sasaran dagangan menjelang 2017 iaitu sebanyak RM511 bilion. Okay, with regard to this situation now, this is why we are going to move further. We have to push harder our Malaysian companies to do more business in China. So this year we are more doing promotion to China, which is this China Asia Expo is one of the platform to bring more Malaysian companies to promote their product and also to to introduce their product and services in China. We hope we can do more for this year and to increase our bilateral trade. Beliau berkata dalam sidang media selepas menghadiri persidangan promosi China ASEAN Expo C-Expo ke-12 yang turut dihadiri Timbalan Ketua Setiausaha C-Expo Yang Yanyan. Persidangan yang berlangsung di KSL Resort City Johor Bahru itu dihadiri lebih 80 organisasi yang berminat untuk menyertai C-Expo. Expo yang berlangsung dari 18 hingga 21 September depan akan diadakan di Nanning, China dan mensasarkan penyertaan lebih 131 syarikat Malaysia. Bertemakan Co-Building the 21st Century Maritime Silk Road, Creating a Brighter Future for Maritime Corporation, Expo yang telah dianjurkan sejak 2004 mensasarkan peningkatan sebanyak 5% pertumbuhan jualan berbanding RM168.57 juta pada tahun 2014. The Promotion Conference Roadshow is a joint effort between Madrid and the Secretariat of the China ASEAN Expo to promote the 12th China ASEAN Expo, which will be held in Nanning, China, from 18 to 21st September 2015. The targeted number of companies this year will be 131 companies. The China ASEAN Expo, or the CAI Expo, is organized annually since 2004 with the objectives of promoting the China-ASEAN Free Trade Area, and then the CAI Expo has been earmarked by the Chinese government as one of the 3 major trade events in China beside the BAO Forum and World Economic Forum China. The Expo has been highly credited as an effective platform to promote the cooperation between China and ASEAN in the field of trade, investment and tourism. CAI Expo is also a platform for leaders from China and ASEAN countries to exchange ideas and strengthen economic and trade ties. For the China ASEAN Expo 2015, the theme is Co-Building the 21st Century Maritime Silk Road, Creating a Brighter Future for Maritime Cooperation. The 12th China ASEAN Expo will embark on an initiative to get information on economic corridors, industrial parks and projects calling for foreign investment of ASEAN countries in an effort to strengthen the China ASEAN project database. So for this participation for Malaysia, we are looking at 3 main components, which is commodity pavilion. This pavilion will be organized by Madrid, and then we will have a City of Charm, usually will be organized by the Tourism Malaysia, and also the China ASEAN Business and Investment Seminar, which is, or CABIS. Sektor produk gaya hidup, makanan dan minuman, kesihatan, servis pendidikan, servis alam sekitar menjadi fokus utama pada Expo kali ini. Tambah beliau, Malaysia merupakan penyumbang utama import produk sarang burung ke China dengan nilai dagangan sebanyak RM28.44 juta bersamaan 99.8% pada tahun lalu. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chen Chi Plentung menggiatkan langkah pencegahan selepas seorang daripada muridnya meninggal dunia manakala 12 lain dikesan mempunyai gejala penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Guru besarnya Pen Hu Kin berkata, langkah pencegahan termasuk pembersihan bilik darjah, tandas dan kantin dilakukan dengan bantuan badan bukan kerajaan sejak 2 hari lepas. Beliau berkata pihaknya ketika ini masih menunggu laporan daripada Jabatan Kesihatan dan berharap semua pihak supaya tidak panik dengan kejadian itu.
Katanya, kira-kira 96% murid menghadiri sesi persekolahan semalam dan diharapkan ibu bapa membenarkan anak mereka bersekolah seperti biasa. Sementara itu, operasi pembersihan seluruh sekolah secara besar-besaran akan dilakukan Sabtu ini dengan melibatkan para sukarelawan. Jumaat lepas, seorang murid perempuan tahun 1 sekolah berkenaan dilaporkan meninggal dunia yang dipercayai berkemungkinan disebabkan HFMD. Namun, ujian darahnya mengesahkan kematian itu akibat kejutan septik dengan kegagalan beberapa organ dalaman. Manakala saringan yang dilakukan terhadap 252 murid pula mendapati 12 daripada mereka mengalami gejala penyakit berkenaan dan masih tidak bersekolah. Pasukan Tindakan Khas Anti Maksiat Perjudian dan Gangsterisme STAGG Bukit Aman menggempur sebanyak 28 premis yang menawarkan perjudian ekoharam di sekitar bandar ini. Dalam serbuan serentak ke semua premis yang dijalankan pada pukul 5 petang itu, sebanyak RM30,186 wang pertaruhan turut dirampas yang kebanyakannya beroperasi di kedai telefon bimbit dan kedai runcit. Memetik laporan utusan online, Komander STAGG Senior Assistant Commissioner Hairi Ahrasa berkata, seramai 41 penjaga premis membabitkan 27 lelaki dan 14 wanita yang berusia dalam lingkungan 18 hingga 52 tahun ditahan dalam serbuan yang berakhir kira-kira 2 jam kemudian. Menurutnya, seramai 8 pembeli masing-masing, 6 lelaki tempatan, seorang wanita tempatan dan seorang warga negara asing juga ditahan ketika melakukan urusan pembelian di premis terbabit. Katanya, intipan telah dilakukan sejak seminggu lalu, termasuk melakukan penyamaran untuk membongkar kegiatan terbabit. Seramai 35 pegawai dan 120 anggota STAGG terlibat dalam operasi pertama di negeri ini yang dilaksanakan bersama Jabatan Integriti Pematuhan Standard GIPS. Dalam operasi tersebut, sebanyak 35 mesin cetak mudah alih, 9 buah kalkulator, 51 buah telefon bimbit dan 55 keping slip bercetak nombor pertaruhan turut dirampas. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali lagi selepas ini. Saya memilih produk restoran ini kerana penghasilannya amat meningkat. Di kawasan yang bermasalah, boleh meningkatkan hasil FFB di tahap yang optimum. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Rumah mampu milik Johor, 37,000 unit telah dibina. 40,000 lagi bakal dibangunkan. Terdapat di semua daerah negeri Johor. Peluang yang lebih tinggi, terbuka untuk semua kaum dengan harga yang lebih rendah. Pelan Suara Hati Johor, merakyatkan kerajaan pembangunan pro-rakyat. Kita kembali semula. 6 jenis bidang perniagaan mendaftar untuk melaksanakan cukai barang dan perkhidmatan GST dikenal pasti melakukan kesalahan tertinggi berkaitan pengeluaran invoice bercetak kepada pengguna. Menurut Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM, 6 bidang perniagaan itu ialah restoran, kedai runcit atau pasar raya mini, kedai buku, pusat hiburan, farmasi dan kedai perkakas binaan. Pengarah bahagian GST JKDM Datuk T. Subramaniam berkata, kesemua yang berdaftar diwajibkan untuk memasang sistem pengkomputeran tempat jual POS mengikut piawaian di bawah Akta CBP 2014. Berdasarkan rekod sejak 1 hingga 5 April, sebanyak 1,617 aduan diterima berkaitan CBP dan antara ketidakpatuhan tertinggi iaitu hampir 40% ialah berkaitan invoice cukai yang dikeluarkan peniaga berdaftar. Katanya proses transaksi yang tidak jelas seumpama itu antara punca berlaku kekeliruan dalam kalangan pengguna terhadap pelaksanaan GST. Sebelum ini, semua perniagaan berdaftar GST diberi tempoh sehingga 30 April untuk memasang sistem itu. Bagaimanapun hasil perbincangan dengan agensi terlibat, ia dilanjutkan sehingga 30 September depan. Selepas tempoh itu, semua perniagaan berkaitan tidak dibenarkan sama sekali menggunakan resip bertulis tangan kecuali jika berlaku kerosakan mesin pos atau ketiadaan elektrik. Hanya resip bertulis tangan dalam bentuk pracetak yang lengkap dengan maklumat yang memenuhi peraturan GST sah digunakan. Perbadanan Prima Malaysia, Prima tidak pernah melantik atau memberi kontrak kepada mana-mana ejen atau pihak ketiga bagi berurusan dengan sesiapa bagi pihaknya. Menurut kenyataan dalam laman webnya, Prima menegaskan hanya perbadanan itu yang mengendalikan segala urusan berkaitan pembangunan Prima.
Bakal pembeli rumah dan mana-mana pihak yang ingin berurusan dengan Prima perlu mendaftar di laman web rasmi di www.prima.my. Prima juga tidak menerima mahupun meminta sebarang deposit untuk pendaftaran daripada bakal pembeli rumah. Sebuah akhbar berbahasa Inggeris melaporkan sebanyak 38 individu termasuk daripada golongan kaya dan berpengaruh didakwa telah kehilangan RM150,000 berikutan kes penipuan membabitkan 4 wanita yang dipercayai menyamar sebagai ejen Prima. Beberapa mangsa terbabit menyedari mereka telah tertipu apabila ke tapak projek perumahan itu di Taman Cempaka dan mendapati rumah-rumah sudah diduduki di kawasan itu. Sekian sahaja untuk edisi Buletin Selatan hari ini. Terus mengikuti perkembangan kami di www.tvselatan.com.my dan jangan lupa untuk #kawan awak. Salam takzim.